salam sejahtera bersama kita podcast. Okay, nice. InsyaAllah kali ni kita topik kita hari ni berkait dengan biasa orang lelaki lah anime. InsyaAllah pertama kita Daniel, sila kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Daniel. Ada juga yang kenali saya dengan nama Yop, ada juga yang kenali saya dengan nama Joe. Jadi mana-mana pun boleh, itu adalah saya juga. Kau sekarang kerja apa? Kerja buat apa? Aku kerja dekat dalam bidang IT lah. IT. Okay. Dan next kita punya guest, Saya. Pain. Ya. Ambil sila. Okay. Saya Pain. Budak-budak sekolah panggil saya Pain. Kita cuba buat podcast ni sesimpel yang mungkin lah Santai lah. Santai. Tak ada soalan yang pecah kepala. Okay. Betul tak? Betul tak? Oi, tadi dah hangat. Second take lah. Biasalah, bagus nice. Technical issue. Okay. Aku tengok macam tu macam kita kan. Kuat lah bunyi bunga. Itulah. Deepavali. Happy Deepavali. Tapi sini tak dengar elok je. Aku dah macam apa lah. Okay. Aku masa dari dulu aku macam confused juga. Sebab bila aku tengok anime ke tengok kartun ke asyik-asyik, mak aku cakap tengok kartun. Kau pernah kena benda macam tu? Kau pernah? Dia kalau jadi asyik-asyik tengok kartun sebab tak belajar. Itu je. Sama ada kau tak belajar, kau tak pergi mandi lagi, ataupun kau tak solat lagi. Okey. Selalu tiga ni yang kena. Okey, kau pernah kena orang lain lah, tak kisahlah mak kau ke kakak kau. Kau Aku tak ada kakak. Aku tak ada Adik. Ada kakak. Tak kisahlah siapa kan. Kau pernah kena bila asyik ada yang menyamakan anime tu dengan kartun ni. Sebenarnya anime ni apa? Sama ke dengan anime kartun? Aku disclaimer dulu aku tak claim diri aku terpaling anime itu So mungkin aku cakap ni mungkin ada tak sama dengan Google, tak sama dengan korang semua. So ni pendapat aku. Anime ni bagi aku adalah segala cerita kartun yang asalnya daripada Jepun, daripada Japan. Yang bukan asalnya daripada Jepun tak boleh dipanggil anime. Dia akan dipanggil kartun. Basically macam tu lah. So jadi maksudnya kalau dekat Jepun ni orang kategorikan kartun tu as anime lah. Macam tu. Dia dah jadi, kalau nak katakan anime ni dah jadi sampai jadi culture lah kalau kat Jepun tu. Betul. Kalau kat kita dia jadi macam hobi lah gitu kan. Maknanya dekat Jepun semua kartun Jepun dipanggil anime. Betul. Anime. Termasuk kartun-kartun yang macam budak-budak macam Baby Shark dulu. Baby Shark kalau macam dulu ada. Baby Shark memang lah, bukan daripada dah sana kan. Dia Korea betul. Tapi aku nak pakai point kau tu yang kau cakap untuk budak-budak. Dia ada, memang anime ni pun dia ada genre-genre dia. Memang khas untuk budak-budak, untuk warga emas, untuk umur macam ni, untuk lelaki macam ni, untuk perempuan umur macam ni. Dia ada target-target dia. Sebab tu anime ni luas. habis kalau kau kata anime ni luas kan. Okay, kartun dia tak luas ke? Dia takkan kartun ni tak ada target untuk orang besar? Betul lah. Kartun still ada target untuk orang besar. Tapi Alhamdulillah kartun ni dia, macam aku cakap tadi, sebab kartun dia bukan original daripada Japan. Macam contoh kartun yang popular Pipin kita, Flintstone. Dekat sikit. Flintstone Flintstone yang cerita zaman batu tu kan, cerita daripada US. Kalau cerita daripada negara lain macam kita lah, Ejen Ali, itu kartun asal daripada Malaysia. Malaysia pun panggil kartun ke lah? Malaysia pun kartun. Anime Jepun je panggil anime. Anime memang kartun tapi asal daripada Jepun. Kira kita tak layak lah panggil kartun kita anime. Tak layak lah. So maknanya kat kita ni kena panggil kartun Jepun tu semua anime. Macam tu lah. Dia tak adalah kata nak kena cakap segala benda kartun kartun Jepun tu nak kena panggil anime. Then kalau tak panggil anime tu salah. Tak adalah macam tu. Tapi basically kalau nak tanya apa beza, macam tu lah. Itu pendapat aku lah. Kau pula apa? Kalau kau setuju apa yang dia cakap? Sebab anime ni dia panggilan je sebenarnya. Sebabkan anime tu memang asal daripada Jepun.
aku tak pernah jumpa lagi USA kata kartun-kartun dia anime. Tapi ada anime yang berasal daripada USA. So produk tu bukan strictly untuk Jepun je lah, walaupun culture tu datang daripada anime tu datang daripada Jepun. So influence dia besar. Maksudnya Oh. anime ni dah mempengaruhi seluruh dunia. Betul. So aku faham maksud tu. Maksudnya bukannya datang daripada studio dalam Jepun saja. Betul. Itu aku faham. Dia boleh datang daripada studio luar Collab. Jepun, tapi basically dia culture Jepun. Culture Betul Jepun, kan? betul. Culture Jepun. Okey, kalau macam tu, kalau lah mungkin lah ada orang Jepun buat kartun buat anime orang lidi. Anime juga ke? Dia boleh jadi anime juga. Sebab di pendapat aku dia boleh jadi anime, tapi mungkin macam mana dia nak kata anime tu mungkin anime yang low budget je lah. Sebab orang lidi je kan. Sekarang orang demand dah tinggi dah dengan teknologi yang ada sekarang. Orang nak yang high pace punya action, nak nampak dynamic, pergerakan tu smooth, bunyi apa semua. So walaupun dia still macam kau cakap orang lidi, asalkan dia datang daripada culture Jepun, bagi aku dia still boleh consider anime. Okey. Kau anime ni dia macam anime ni dia video ke apa? Senang cerita. Kalau senang cerita anime video lah. Sebab Video. kalau kau baca tu dia dipanggil manga. Kalau radio? Radio tak ada Radio anime itu hanya aku rasa. audio. Aku rasa tak ada. SMR. Itu SMR lah. Aku rasa macam tak ada pula tu. Tak ada dengar lah yang Anime dan radio tak ada. Mungkin dia jadi audiobook lah. Audiobook. audiobook pun. Mungkin dia dalam ni tu. Aku macam pelik lah kalau Space, kau space. macam Space Twitter X. X. Macam pelik aku nak dengar anime. Jadi audiobook. Pelik kau dengar DJ Lin malam-malam. Kau belum tengok radio klasik ke apa, dia ada cerita-cerita. Sebab aku minat klasik, aku dengar cerita tu. Cerita mak beda lah. Itu lain. Jadi kalau anime macam kau cakap tadi kan, dia adalah animasi lah. So bila kita cakap animasi ni dia ada Jalan cerita. Visual, pergerakan 3D, and then daripada muzik lah, muzik ataupun sound. So and then kalau daripada manga tu 2D lah. Maksudnya kita baca, maksudnya kita experience apa benda tu melalui pembacaan. Itu adalah manga. Kira manga ni kau baca. Manga baca basic. Kalau Macam kalau dulu lah culture manga ni dekat Malaysia, setahu aku, kalau aku dikenali dengan, aku mengenali anime anime ni dalam manga. Dalam Kreko. Kira manga macam komik ah. Komik senang cerita. Kira macam anime ni pun terbit daripada manga ke? Tak semua anime. Kalau betul-betul detail kau tanya Tak. Ya aku nak tahu lah. Aku bukan power sangat. Kalau yang aku faham, kalau kau nak tanya compare anime dan manga, orang akan cakap 3 benda ni lah. Canon, non-canon, filler. Canon ni macam dia basically macam kau cakap tadi, anime datang daripada manga. So boleh kata anime akan datang daripada manga. Manga tak akan datang daripada anime. Maksudnya manga tak akan datang anime. Tak maksudnya ada sebuah cerita, tiba-tiba orang berbukukan. Tak pernah ada macam tu. Maknanya tak semua manga ada anime dia. Tak semua betul? manga ada anime dia. Betul? Tapi anime ni tak boleh nak datang daripada manga. Anime tak boleh dibukukan. Anime tak boleh dibukukan. Dia boleh jadi ada anime saja. Tak boleh ada buku lah. Kalau selalunya memang dia dah wujud dengan anime, dia takkan ada buku lah. Setahu aku macam tu. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi macam tu. Ada aku ada contoh tak? Tak lah bang, kalau contoh tu aku tak pasti lah. Sebab Tapi tu, ada. Setahu aku macam ada. Memang, tapi susah sikit lah bagi aku anime tu nak survive. Sebab selalunya orang peminat anime ni dia dah baca sikit dia punya manga. So kat situ dah ada fan base dia lah. Manga, okey. Tadi pada aku cakap tadi ada 3 benda. Canon ni maksudnya the one on one, copy daripada manga ke anime, one on one, sama daripada segi karakter, jalan cerita, storyline jalan cerita lah. Maksudnya karakter, ataupun kalau contoh macam kita bagi contoh Naruto. So Naruto dalam manga ada, Naruto dalam anime pun ada. Macam tu.
So memang wujud dua-dua one. Tapi kalau non-canon, dia tak ada dalam manga, dia akan ada dalam anime je. Maksudnya dia akan ada dalam anime, dia lebih kepada macam nak sedapkan cerita lah. Macam contoh, sebab yelah macam aku cakap tadi, bila kau dah ada peluang untuk animatedkan satu benda tu, kau lagi sedap lah nak buat cerita tu. Dia nak menyedapkan cerita. Macam tu je. Tu non-canon. Non-canon lah. Maksudnya contoh, tiba-tiba dalam Boruto, dalam Naruto ada filem-filem movie dia, bukan dalam series dia. Kadang-kadang ada karakter yang pelik-pelik dia lawan kan. Dalam tu memang non-filler. Dia movie lah. Dia punya movie lah. Movie je. Maksudnya tak ada kaitan pun dengan manga. Non-filler. Kalau filler pula, dia lebih kepada nak memanjangkan cerita tu. Maksudnya kan delay lah, bagi delay. Dia nak delaykan jarak antara storyline manga dengan storyline anime. Macam tu je basic dia. Faham? Okay. Kalau kau biasa tengok manga, Aku baca. tengok. Tapi kau tengok kan. Yelah. Yelah. Okay, kau biasa baca manga ni, dia ada tak? Maksud aku, manga ni sebenarnya kan, kau kena bayar ke tak tengok dia? Macam mana dia dapat untung? Manga ni Tak silap aku, kena bayar kan? Betul tak? technically kena bayar lah. Technically memang yelah sebab manga ni dia dah buat buku kan, dia dah buat komik dia tu. So officially dia dah sama ada dia jual komik dia, sebuah memang komik dia, ataupun dia jadi macam kreko tadi tu. Dia satu masuk buku, tapi ada banyak cerita. Dia macam contoh buku Gempak Star dulu lah. Ya, So dia masuk dalam macam tu lah. So technically kau kena beli jugalah, kalau sepatutnya lah. Tapi kalau kau pandai cari, kau boleh dapat yang free lah. Pirate lah. Aku ada link tapi itu belakang kiri. TV tengok lah, kalau macam TV3 dulu kita tengok Naruto kan, ataupun kita tengok NTV7 tengok Shinchan dengan Nobita kan, dengan Doraemon kan. Benda tu dah memang free. Maksudnya TV dah beli hak penyiaran. Tapi yang kalau kita tengok yang dekat website, yang pirate lah. Pirate lah. Aku tahu mesti korang banyak pirate je, tak ramai nak beli punya. Link dia PM dulu Mat. Okay, cerita anime ni yang macam ni? Anime apa kau tengok? Anime ni macam you kata tadi ada banyak kategori, tapi aku sendiri pun tak tahu nak kategorikan macam mana. Kau layan je lah, kau layan je lah. Mostly aku layan yang ada superpower. Mostly jalan cerita dia tak begitu confusing. Sebagai contohnya Boku no Hero. Kuasa dia menarik, tetapi jalan cerita dia agak serabut. Boku no Hero betul. Serabut? Serabut sebab aku mungkin dia tak layan sangat Boku no Hero sebab bagi aku tak minat. Mungkin dia terlalu banyak filler kot bagi aku lah. So antara yang aku suka tengok Boku no Hero, kau baca ke kau anime je? I'm not a manga guy. Season 3 yang sepatutnya keluar 22 September tahun lepas je. Langsung tak ada sampai. Kalau kau baca manga dah, kau dah tahu lah. Sekarang dah Saitama dah jumpa siapa. Tak payah cerita. Tapi kalau aku tak boleh tunggu, jadi dia macam tengok jugalah Demon Slayer lah, sampai ke sudah aku dah habis dah. Manga jugalah, courtesy of manga. So macam itulah. Orang yang minat-minat anime ni orang lelaki. Orang perempuan kurang gila. Apa lah? Bagi aku sebabkan tadi kan aku dah cakap ada beberapa genre yang popular kan. Sebabkan memang antara part yang paling popular ni, memang paling popular adalah genre shonen. Memang fokus kepada jalan cerita, main karakter dia lelaki, and then target audience dia actually untuk budak-budak. Budak-budak means like bawah 19 lah, bawah 18. Soalan kontroversi lah. Soalan kontroversi sikit untuk you. Loli tu apa? Loli bukan bersendirian Loli tu. Loli tu bukan bersendirian. Bersendirian Itu lonely. Loli dari istilah manga. Aku ada dengar istilah Loli tu. Loli ni lebih kepada karakter design yang kebudak-budakan. Itu yang aku faham lah. Macam karakter design macam Chibi Maruko-chan. Aku tak tahu nak bagi contoh sebab aku tak minat Loli sangat. So aku tak ambil point. Sebab aku tahu karakter design tu karakter budak perempuan yang kecil, maybe sekolah rendah. Okay, bawah umur lah, karakter bawah umur. Bawah umur, dia lebih kepada sekolah rendah lah. Sebab kadang-kadang karakter biasa pun ada yang macam umur sekolah menengah kan, 18, 17 macam tu. So tadi kita tanya tu kan, sebab kan paling popular adalah shonen. Macam kita tahu lah,
Basically orang kata apa, Big Four punya anime, Dragon Ball watak lelaki, Goku. One Piece, Luffy lelaki juga. Bleach, Ichigo lelaki. Naruto. So memang dipopularkan anime tu paling apa? Cakap paling Jalan cerita dia lah. paling popular. So karakter dia pula lelaki. Kita dulu biasalah tengok TV, aku nak jadi dia. Jadi popular lah, tu je. Aku tengok Luffy, sebab aku tu nak jadi kan. Luffy lah. Macam tu. Tapi aku heran, kau kata kan hero dia lelaki kan. Dan banyak orang lelaki tengok sebab hero dia lelaki tu lah. Tapi kan, tak tahu lah, aku sekadar aku jumpa lah, orang yang tengok Inuyasha tu banyak perempuan, padahal hero dia lelaki. Itu dia punya kategori jalan apa? cerita dia sweet sebabkan jalan cerita. Adakah Inuyasha shonen? Itu aku tak sure Indonesia shonen ke tak. Tapi macam aku cakap tadi lah, shonen memang target kepada lelaki muda. Kalau shoujo, contohnya macam Indonesia aku tak sure. Aku tak sure. Contoh macam Sailor Moon lah. Kau tengok Sailor Moon. Inuyasha tak? Aku tak ada sangat. Ya, aku tengok Inuyasha- kejap je NTV 7 dulu. Tak, aku tak ada. Tak Kasi ada. ulang-ulang itu. Tak minat sangat aku Indonesia. Kau tengok kat TV. Betul, aku terpaksa Sekarang guna mesti tu lah, guna link Aram tu. Lepas tu pergi ke Arcade Battle Sakura. Tu yang kedua lah. Dia shonen, shoujo. Lepas tu seinen. Seinen lebih kepada lelaki tua, dewasa. Dia kira karakter sama, maksudnya main karakter lelaki, tapi jalan cerita dia lagi berat. Contoh Berserk. Berat. Berserk. Berserker. Berserk, Vinland Saga. Banyak lagi lah, tapi aku tak layan sangat anime yang macam tu. Sebab dia punya heavy material lah. Heavy material. Berat Anime pun akan berat. lagi gore, maksudnya ada belah-belah, potong darah akan nampak lagi banyak macam tu. And then ada anime Horror khas. lah, banyak horror lah. Dia Tak tak juga. semestinya horror. Dia Thriller lah. dia berat dah kata plot cerita tu. Faham? Aku tak layan sangat, so aku tak tahu yang sebenarnya cakap. Lepas tu aku dah disclaimer awal, aku bukan terpaling anime. Bukan fanboy lah. Tak adalah. Bukan Lepas tu satu otaku. lagi aku tak ingat nama dia, maybe seinen aku rasa. Khas untuk perempuan tua. Perempuan tu Tak ada. adalah, maksudnya tadi kan ada lelaki Okey, lelaki betul. berumur. Ni untuk perempuan berumur pula, maksudnya 18 tahun ke atas. Oh, So itu antara, dia ada banyak gila genre, tapi ni 4 genre yang paling popular lah. tapi yang cerita yang perempuan yang betul-betul tu, itu kan anime. Sailor Moon lah. Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon tu memang tadi aku cakap dia contoh Yang untuk dari perempuan perempuan, muda. Dia Oh. memang khas untuk perempuan muda. Dia banyak lagi pecahan, macam contoh kau ada mecha punya anime, macam Gundam semua tu kan. Apa Gundam. Neon Evangelist, Evangelion. Ha? Evangelion. EVA. EVA. Tak terus sebutkan. Okey. Saling sebutkan jadi pelik nak bunyi dia. Sejujurnya lah, mostly kebanyakan yang aku tengok anime tu ada juga yang censored Kau tu. tarik ke sana, ikut mulut dia. Bukan, dia kurang pula dia. Ada yang censored tu, tapi disclaimer lah, untuk budak-budak yang nak tengok kena tanya parent juga. Contohnya macam ada satu lagi genre ecchi. Memang ecchi kan? disebut dalam genre anime tu ada ecchi yang lepas, maksudnya Yang kecil lah. bukan, lain. Ecchi tu maksudnya lain. Lain. ha. Ecchi tu maksudnya dia boleh kata ada soft porn lah. Dia ada figura-figura yang tak sepatutnya kanak-kanak Dia macam bawa seksi scan-scan tu. sikit. Oh. Dia tak ada tunjuk aksi-aksi Tapi tak yang semua. bukan. Tak tahu. Tapi bukan semua. Macam Naruto ada juga. Ada. Itu ada. Naruto Cerita ecchi, ada Naruto ecchi, ada ecchi. mas. So make sure kalau nak tengok apa-apa anime, kau kena tengok dia punya Tag. tag. Rumah ni kalau ibu bapa kan yang tengok kat sini, Untuk concern. ibu bapa kalau nak tahu kan anime tu bagus ke tak, tengok benda tu lah kan. Betul lah, boleh tengok. Tapi sekarang ibu bapa pun tengok anime. Betul. Okey, aku tanya kau balik lah. Kau tengok anime ni, apa kebaikan lah kau rasa kau tengok anime ni boleh bagi kau jadi lebih kreatif ke apa benda? Kebaikan tengok anime ni bagi aku boleh jadi kreatif, sebab kadang jalan cerita dia kita tak terfikir dekat dunia nyata. And then lagi satu, bagi aku tengok anime ni isi masa lapang je lah. Mostly isi masa Dalam lapang. cerita tu Kalau kita tengok contoh macam slime yang yang hidup balik kat dunia nyata. Incarnated as slime tu, maksudnya apa benda dia tak dapat buat kat dunia nyata, dia dapat buat kat dunia dimensi. Tapi idea dia tu kita boleh guna pakai untuk kita yang hidup ni lah. Okey, aku ni ada benda lain lah sikit.
seling sikit. So aku tu nampak lah ada satu posting daripada tapi aku tahu yang benda ni tak betul. Tapi aku pelik, ramai juga yang percaya guys. So korang boleh tengok guys gambar dia. Okay, dalam ni tunjuk gambar Khairul Amin pegang beg Marshall tapi dekat Apple Store. Okey. Okey, nanti aku Marshall tu tanya. dia Kau tengok dulu. Speaker brand lah. Nanti kau tengok dulu. Kau tengok dulu. Okey, bagi kau kan. Sebab aku tengok benda ni kesian. Sebab benda ni dia berlaku kat Facebook banyak. Okay. Bagi kau sekali pandang kau tengok Khairul betul ke tak? Tipu. Aku meragukan lah. Dia punya kualiti gambar tu nampak macam aku meragukan. So aku Okey, tak kau percaya betul teliti gambar tu. lah. Kat mana kau dapat dia yang kau rasa kau boleh puas kau nampak yang lain? Back lah. Baik. Back. Kau? Sila tengok. Aku straight away nampak benda ini fake sebab kepala dia lebih kecil. Yes, aku nampak tu. Sebab manusia normal kepala dia sama je Kepala dia kecil kat situ. Kepala dia kecil. Itu yang dia punya giveaway lah. Dan aku paling pelik sekali, aku pelik orang percaya guys. Kau tengok ni. Okey, dia pakai rantai emas pula tu. Ada gelang siap. Sekarang Benda ni guys, kalau korang tengok kat Facebook tu, dia orang dah boleh buat ads tau. Aku pelik aku tengok ni, asyik ada sponsor aku tengok ni. Sponsor. Yap. Pelik tau. Macam tu podcast kita pun pakai AI lah. Sponsor tengok. Dia ada sponsor. So maknanya dia iklan, dia buat ads. pakai gambar Khairul Amin. Banyak tu. Bukan Khairul Amin je. Gambar apa ni? Lee Chowi pun ada. Okey, Lee Chowi mana Chowi aku? Oh tadi. Dalam posting tu kan, kalau kau tengok pengaruh. Kau tengok. Chowi buat masak-masak kan? Tak. Dia edit juga gambar Dia Chowi. jual semua raket dia. Kau tengok ni, kan dia post kan. Okay. Dia gambar banyak tu kan. Tu antara gambar yang tersesat dia ni. Gambar Apa kaitan gambar tu? tiba orang penat. Orang sakit dua tepi. Itu yang aku pelik. Kenapa lah ramai percaya pula. Lepas tu yang paling aku pelik sekali, yang macam ini pun orang boleh percaya. Noh, itu. Kau tunjuk kat dia. Tangan hitam, muka putih. So bagi kau macam mana orang-orang yang masih ini kurang betul-betul graphic design is my passion. Ini art berat yang sebenar guys. Bagi kau macam mana orang-orang yang macam yelah orang tua kan, mereka ni bukan dia tahu apa, macam mana dia nak Tak tertipu lah tak tertipu dengan benda-benda macam ni. Pada Mudah. aku lah, kita kena lebih spread awareness tentang deepfake ataupun AI ni, terutama pada golongan yang 50-an ke atas lah, sebab diorang bukannya pandai sangat IT. So make sure kena spread awareness lagi lah yang lebih. Tapi dengan cara apa? Dengan cara macam mana? Macam tu je. Sebab aku pun tengah fikir ke. Sebab dia tak boleh tangkap terus. Aku bagi solution, kau cari jalan dia. Sebab kalau macam tu dia main peranan nak kata paling dekat dalam rumah sendirilah. Bila kita cakap pasal ibu apa, kita sebagai anak-anak lah paling dekat. Sebab kalau kita, yelah macam kita umur kita sekarang, kita pun dah cakap kan pasal benda-benda ni, AI ni. Editing kan. Editing semua ni, kita serba sedikit bagi tahulah macam kalau edit gambar ni selalu cuba dah tengok bahagian kepala dia kau nampak kan. Kadang selalu kau nampak kepala kecil sikit. Cuba tengok kepala dia macam sengit dia tu. Macam tu. Kita tak payahlah nak suruh dia macam kau pergi mak pergilah check balik dekat Facebook ada tak gambar ni. Kalau tak ada mungkin tipu. Macam genyah leceh lah. Tengok. Tak payah reverse image lah. Tak payah reverse image lah. Kita just bagi yang mudah-mudah je. Cuba tengok kepala dia macam sengit je. Satu lagi mungkin kita boleh tekankan budaya forward Betul. Forward. Kita Forward ajarlah dulu kalau boleh check dulu kan. Itu yang lain aku tahu dulu. Supaya tak tiba musibah. Okey itulah. Sebelum forward tu mungkin check dulu. Kalau tak pun mungkin tanyalah kita dulu sendiri ke apa kan. Betul abang betul tak gambar ni ibu jumpa dekat ada orang share kat Facebook semua. Kalau kita rasa betul kita tolong bagi tahu ibu ni betul bolehlah share. Kalau tak betul kita ajar kenapa tak betul. Basically kita mula dengan dalam rumah dululah. Betul. Itulah aku pelik isu gambar ni kan. Dalam Amin pun ada post macam mana dah ramai gila tertipu kan. Itulah aku macam heran lah. Macam kita mungkin lah kita dah family dengan gambar, mungkin kita ada masalah kan. Tapi tu lah. So kita kembali pada topik kita. So kau kan biasa kau tengok anime ni, kau dululah tak apa boleh. Okay, kau biasa tengok anime waktu bila?
Kau tengok. Waktu bila? Selagi aku ada lapang, contohnya kalau aku tengah kerja dan ada rehat dalam 30 minit, aku habiskan masa untuk 30 minit tu tengok tu lah. So anime Satu ni, episod lah. 2 episod. anime ni Aku skip lagu. kira ni semua umur boleh lah. Kira Semua macam boleh. budak-budak boleh, orang besar boleh. So diorang ni boleh, dia tak ada macam macam berita kan, pukul 8 je. Tak ada. Tak ada. Ah. Dia tak ada. Sebab sekilas sekarang pun dah senang kita boleh stream kan. Oh, Kalau dulu aku mula-mula start tengok anime, tengok kat YouTube kot. itu Tak kerti nak stream, tengok kat YouTube je. bukan kau tengok anime apa tadi tengok. So anime tu ada orang berdiri lah tengah tengok. Bukan, itu kalau kau tengok anime sendiri. Okey. Bukan. Kalau kau tengok wayang ni tak Oh. Kalau kat YouTube dia akan jadi, contoh cerita aku tengok Inazuma Eleven, part 1 daripada 64 Part 1 daripada 64 untuk satu episod. Aku rasa tak payah tengok aku. Macam tu. Atau aku cari lah episod 2, episod 3, episod 4 je tu. biasa dia keluar time bila biasa anime ikut Anime anime tak lah. tentu, dia ikut anime. Ikut production lah. Di production lain-lain lah. Studio. Studio. Ikut studio. Sebab sebagai contoh pun, kalau macam One Piece lah, dia sekarang dah ada 1090 something episod. Sampai 3 Oh, 93 something lah. 90 something. Kalau dekat Astroria pada tahun 2012 2012. masih di episod di Grand Line. Dia Kau ulang-ulang. takkan tahu perkembangan tu. Sebab dia akan ulang sampai nak mati. Tiba-tiba pula naik orang-orang yang baru minat One Piece kan. Macam aku Bagi ni, Okay. tiba-tiba kan. Tak kisah lah anime tapi One Piece lah. Bagi kau kan, episod mana dia perlu start terus, ataupun dia yelah nak langkau 100 100,000 punya episod tu gila mat. Kau rasa episod mana yang dia boleh start, yang boleh hadam semua? Green Line ke apa? Ataupun episod 800 ke? Tapi Grand Line semas bro, sebab itu adalah plot yang paling penting dalam One Piece. It's a Itu tu. journey. Alah, nak Aku cerita. pun tengah tak bahaya kan nak jawab soalan ni ke tu. Ni Soalan aku pa- kena pa- ni kan. Aku pasal kau je lah. macam cakap, Pilih jawapan aku sama. boleh katakan kalau ada masa banyak, kau layan je pada episod 1 sampai ke latest lah kan. Setuju. Kalau ada masa banyak. And then kalau tak ada masa sangat, kau nak skip, kau just macam mana cakap, kau boleh je terus layan dia. Sebab One Piece ni dah bagi ikut arc tau. Maksudnya arc dekat by pulau ni. Kau just pilih satu pulau yang kau rasa macam best je. Start pada situ dah. Jangan pilih di pertengahan pulau tu. Jadi kau tak faham apa yang diorang tengah buat kat pulau tu. So pilih satu pulau yang diorang baru pergi, start pada situ. Aku nak bagi senang lagi, aku pernah jumpa satu website tu, nama dia One Piece. One Piece. One Piece untuk tengok cerita One Piece. Sebab One Piece ni dia dah satu website yang dia punya developer tu, dia dah edit kan, maksudnya bagi pendek je One Piece tu. Maksud contoh lah, daripada episod 1 sampai 1000 contoh. Satu video. Tak lah, maksudnya contoh ya, macam aku cakap tadi, episod 1 sampai episod 1000 mungkin makan masa 5 hari. Contoh 5 hari untuk settle je. Tapi bila kau tengok dekat One Piece tu, kau makan masa 2 hari je. Sebabkan dia dah potong segala scene yang bagi dia tak penting dalam plot One Piece. Itu salah satu cara untuk kau tengok One Piece. Korang boleh try tengok. Tapi kalau kau tengok melalui One Piece tu, kau tak nampak lah dia punya character development kan. Aku tak sure apa yang dia cut tu, tapi sebab itu menurut diorang je lah. Diorang rasa mungkin tak sesuai, bukan tak sesuai lah, maksudnya tak penting dalam perkembangan plot penceritaan. So dia boleh jadi, macam aku cakap tadi, dia boleh jadi penting, boleh jadi tak penting lah. Aku tak sure. Sebab aku tak tengok apa yang diorang potong. Oh, okey. Kalau kan kau kata dia potong-potong, dia apa lah, dia nak ringkaskan, jimatkan masa lah. jimatkan masa. Bagi kau, dalam anime ni, dia lukisan ke penting ataupun jalan? Kau nak jawab dulu? Tak apa. Aku akan argue lepas ni. Okey. Kau nak jawab ke? Tak, kau jawab. Sebab Lukisan bagi ke? aku, bila kau tanya macam tu, aku terus teringat One Punch Man. Sebab kalau ikutkan One Punch Man punya manga, ada 2 version. Jangan cerita bodoh. Cerita bodoh tu dah lagi jauh, dengan cerita yang lawa sikit. Tapi aku respect tu One Punch Man. Dia orang yang macam tak minat anime pun boleh tengok. Jadi dia tak berat sangat nak pergi. Betul. Macam aku cakap tadi lah, memang One Punch Man boleh consider satu genre shonen. So memang anime dia tak berat lah. So bila, macam aku cakap tadi,
kalau nak compare balik jalan cerita ataupun lukisan, dia subjektif. Sebab setengah orang prefer jalan cerita, means like One Piece. So kau nak tahu banyak misteri, banyak character development. Setengah orang nak kan tak kisah pasal lukisan. Macam tengok cerita One Punch Man tu lah, kau baca balik manga dia yang buruknya. Mob Psycho pun ada juga. So dia macam subjektif lah jawapan tu. Aku tak boleh nak kata korang kena pilih anime sekian-sekian untuk tengok ni. Tak, dia still subjektif benda tu. Oh. So minat orang lain-lain. Pada aku dua-dua pun penting. Sebab kalau tak ada lukisan, jalan cerita tu tak sampai. Betul. Dan kalau tak ada jalan cerita, karakter tu jadi macam tergantung. Jadi dua-dua pun okey. Cuma bergantung pada jenis anime tu. Kadang macam you cakap tadi, ada anime yang tak sama macam ada manga yang tak sama macam anime. So untuk kau yang rasa macam nak tengok anime tu sangat-sangat, tak payah baca manga, just terus tengok anime. So ikut kekuatan anime tu masing-masing. Betul. Aku jadi ada kekuatan aku dia. ingatlah macam contoh Studio Ghibli. Studio Ghibli, adik aku tak layan anime tau, tapi dia tahu cerita Studio Ghibli sebab dia minat penceritaan dalam cerita Studio Ghibli tu. Kalau kau tengok Studio Ghibli punya lukisan, punya teknik lukisan orang, nampak old school gila. Orang lidi lah. Tapi bukan adalah orang lidi. Dia still lukisan yang orang, tapi cuma gaya dia tu macam gaya lama, gaya vintage. Betul. Macam tu. Tapi storyline dia memang baik. Tapi setahu aku Ghibli punya studio dia tak ada manga kan? Setahu aku pun tak ada. Totoro memang anime terus. Totoro kita ada. Apa anime ni cerita dia mesti susah nak habis. Orang pun kau tahu, kadang-kadang dia ada contoh kan, macam One Piece kan. Aku rasa cerita tu 25 tahun kot. Lebih kurang lah, dia tahun 90-an lah, cerita dia 98 kot. berapa puluh tahun tu. Rupanya kita baru tahu yang buah tu bukan buah. Bodeve Luffy. Jangan cerita spoiler, aku tak tahu lagi. Aku tak, rasa dia bukan buah getah. Dah tahulah dekat anime. Aku baru tengok episod 200. Kat anime dah tahulah. Kan? Macam tak benda. Kita tak tahu. Penat duduk sebenarnya. Kau tak penat tengok? Minat. Kadang-kadang misteri tu yang buatkan kau lagi teruja, kau lagi tertunggu-tunggu macam tu. Dia kira buat berpuluh-puluh tahun. Dia keluar pula. Dia pandai cliffhanger tu. Oda lah kan. Oda kan dia punya penulis kan, pelukis dia. So dia pandai buat cliffhanger, dia pandai buat misteri, plot twist. Dia pandai. Sebenarnya macam tu yang untuk anime One Piece yang menarik. Kau kan semua ni anime kan Jepun kan. Yang hot banyak Jepun. Kalau Malaysia apa? Malaysia recently kita ada daripada Monster Studio sendiri, Bobo Boy lah, Mekamato semua tu kan. Mekamato is very recent. Kalau untuk Bobo Boy tu, bagi aku antara anime Malaysia yang boleh spark kita punya minat dekat dalam animasi Malaysia. Kalau macam Upin nak panggil dia animasi, still animasi, tapi dia tak ke arah heroic punya team lah. Bobo Boy first yang kenalkan heroic team. Kau rasa Upin boleh pergi level, dia dah masuk global sebab dah masuk Singapura, masuk Indonesia kan. Tapi masa aku boleh pergi level global setanding dengan Bobo Boy tak? Sebab Bobo bukan, I mean like Mekamato kan orang ada menang award dekat Japan kan. Masa aku boleh sampai level tu tak? Kalau macam Mekamato, dia lebih bawa karakter Jepun tu serap dalam budaya Melayu. Okay, faham. Meanwhile Upin Ipin kita bawa tonjolkan budaya Melayu dekat worldwide. Kampung dan dia punya ni lah, dia punya environment. Tapi Malaysia ni bukannya semua orang tahu lagi. Kalau Jepun ni memang cakap mana-mana pun orang tahu Jepun tu kat mana. So untuk Upin Ipin sampai ke tahap tu, mungkin kena olah sikit lah jalan cerita tu, bukan sekadar dekat kampung sahaja. Faham. So Upin Ipin kau nak buat pergi angkasa pula mungkin? Kau nak jadi macam Fast Furious. Kampung Boy dah melampau. Kampung Boy tu kartun ke anime? Kartun lah. Pengalaman lah, kau tengok anime ni dah berapa lama? Berapa lama aku boleh kata first anime aku maybe dalam aku sekolah rendah aku rasa. Sebab time tu aku ada jumpa jiran aku, Abang Acap tengok kan.
Dia ajar kau. Dia sini sekolah aku. Ini aja. Ngajar. Dia macam mana sekarang? Aku Macam Zahira. bukan. Ada Macam acak lain. Dia aku pergi rumah dia, sekadar nak lepak rumah dia kan. Dan tu pula aku pergi bilik dia, aku tengok dia tengah tengok anime I Shield 21. I see link kau punya first anime. Yes, I Shield 21. Yes, I Shield 21. So aku macam apa I benda ni? Shield. Kartun apa ni? And then aku macam dia ajar ni adalah I Shield 21. Oh, Lepas tu yang- aku macam okay macam menarik. Aku sebab aku minat sukan. So anime Ya. tu pula pasal American football kan. Hmm. Walaupun Malaysia tak ada American football. Jom. Ada skill. Tapi aku menarik dengan apa semangat atlet tu. Aku suka benda tu. Kau suka atlet yang dikuasa lah. Lebih kurang lah, aku lebih kepada suka sukan lah. Gitu. And then tahu-tahu pula dekat pasar malam ada jual Kreko. Kreko pula ada cerita Aisyah Aisyah lah. Kira dah lama dah Aisyah lah. Aku baru daripada zaman sekolah rendah Aisyah, first kau tengok anime, lepas tu baru kau tengok Kreko manga. Tu start dari situ aku minat aku belajar lah. Oh, dalam Kreko kan macam aku cakap tadi ada banyak-banyak cerita lain kan. Start dari situ lah aku dah belajar. Okay, ada cerita Naruto, ada cerita Guns, ada cerita Mar, Gundam pun pernah ada, Shaman King pernah ada. Shaman Banyak King, lah. yes. Start dari situ aku kenal banyak anime. Oh. Itu aku punya Kau? starting anime lah. Minat memancing. Antara anime yang aku masih ingat lagi Grande Musashi lah, which is dia punya gaya pancingan sangat wow. Aku pernah dengar Kau anime tengok anime apa Grande cik? Musashi lah. Aku tak pernah tengok tapi aku pernah dengar. Grande Popular Musashi lah, popular. Dia punya anime time tu memang teruk habis lah. Tapi bila tengok sekarang rasa macam wah, memori. Macam dia macam Initial D kan. Initial D is better. Maksud kau teruk tu maksud teruk apa? Dari segi gaya lukisan lah. Bukan teruk untuk zaman kita Animation dia lah. Animation dia betul. Animation dia. Cara lukis pun Cara rambut. lukis tu biasalah. Rambut cumi muka macam. Rambut memang rambut bersegi-segi lah. Kira mulut gini-gini Tapi karakter dia Ah. best. Itulah. Kira So far kalau maksudnya tengah tengok anime lah maksudnya. ada tak pengalaman yang kau Dalam tiba-tiba ada panggil kau. nak kena masuk macam sesi seram lah kan ni. Kalau nak kata pengalaman aku tak pernah seram. Sebab kalau aku tengok movie pun, tengok anime pun Dan tandas lah. tak ada. Itu anime lain. Aku tengok pun tak ada lah, tak pernah kena kacau apalah. Tak ada. Kacau wifi tutup je lah. Wifi tutup tu ada kat kadang-kadang kan. Tiba-tiba tengok buffering kan. Ada lah tutup plug wifi tu. Ada seram-seram tak ada. Dah seram-seram tak ada lah. No? Mistik pun tak ada lah. Aku kalau time tengok anime paling seram je kalau mak aku cakap, kau bukan esok kerja. Kenapa kau tak tidur lagi? Itu aku seram dah, aku akan tengok tutup pun. Seram agak tu. Aku faham. Dia boleh ke jadi macam kau ketagih tengok. Lepas tu tak nak tengok lagi. Dia bahaya macam satu episod lagi lah. Benda tu yang bahaya tu. Dia kalau anime tu So, tak keluar lagi, maksud next episode kau boleh terus tutup settle kan. Tapi anime tu kau contoh dah complete. Kau boleh macam satu lagi lah. Dia lebih kepada macam mana kau nak kawal diri tu penting juga lah. Memang betul lah kau kata tadi. Sebab kan kadang-kadang orang baru jinak tengok cerita One Piece. So ada lah orang-orang netizen yang pergi merepek kat komen-komen tu. Kau baru nak tengok One Piece pergi aku pun berlambat tengok benda macam tu. Tak patut lah. Dia boleh jadi je macam contoh kau tengok episod 1 sampai 50, lepas tu kau skip pergi 300. Tak salah kan. Tak salah pun. Masing-masing punya minat. Macam contoh member tak lepas tak tengok One Piece lambat sikit. Tak apa, kita layan tapi jangan spoil je lah. Tapi ada orang suka spoil tu lah. Ada banyak manusia macam tu. Atas risiko sendiri lah. Dia dah syok cerita, lepas tu tiba-tiba macam terspoil pula cerita. Jadi kalau budak-budak manga biasa. Budak mangga biasa. Ada kat sebelah aku ni. Kaki spoiler lah. Oh, kira kau tak minat lah tengok spoil. Bagi aku satu, kenapa aku nak tengok anime terutama sekali One Piece lah, sebab itu yang paling long running kan. Sebab dia punya gaya lukisan. Daripada Oda yang dulu sampai Oda yang sekarang, dia punya journey tu dah berbeza. So untuk tengok daripada episod 1 tu tak salah, quality, yes. Movie anime Betul. One Piece tu daripada awal sampai awal sampai sekarang. So untuk tengok daripada episod lepas tu nampak sendiri lah. Oh, kau lebih rela. Okey. Dah masuk One Piece tadi ni. Sebenarnya aku nak tanya kau kan One Piece ada movie dia. Kau suka ke tak movie dia? Bagi
Bagi kau dulu lah. Movie ke series? Netflix tu. Series Netflix. Oh Siri ni Netflix. live action. Live action. Movie pula. Kau suka tak? Pada aku Komen kau lah. benda tu subjektif juga, tapi pada opinion aku aku seorang yang sukakan jalan cerita. Once jalan cerita tu dah berubah, aku jadi macam potong untuk tengok ah. Walaupun karakter dia cantik dan dia punya penyampaian tu sampai, once jalan cerita hancur, cerita akan jadi hancur. Macam Tapi ni tak lah. salah nak tengok lah. Macam Attack on Titan lah. Macam Attack on Titan live action. Tiba Mikasa je jahat. Satu percubaan berani lah sebab nak buat live action anime yang power kan. So bagi aku aku okey je lah untuk live action One Piece ni sebab walaupun macam kau cakap dah berubah-ubah tapi still untuk season 1 ni still ada apa guidance daripada Oda Sensei sendiri. Still bagi aku Oda Sensei dah kata okey, aku okey je lah. Kau dah tengok kan? Ada aku tengok lah. Aku pun dah tengok. Aku mula-mula lah. Sebab dia tunjuk dekat dia punya trailer tu macam tak syok. Sebab dia punya karakter dia tak ngam betul tak? Tapi bila Character design dia adalah flaw dia. Yang pasal yang pasal ucup kecil kau tengok. Yang usap masa kecil tu. Macam bodoh je aku. Yang budak dah lah gemuk. Yelah sebab trailer tu, yalah trailer pun kan. Tak, dia yang tu semua bukan trailer. Aku tengok dah cerita dia. Lepas tu yang si budak busuk masa kecil tu, dia gemuk tu. Aku cuma bagi aku lah. Aku kurang yang One Piece live action ni kuat karakter dia lah. Tapi benda tu agak typical lah aku rasa Jim. Maksudnya bila kita nak live action kan anime, kita agak bias supaya rupa tu kalau boleh almost sama benda tu. Tapi yang membuatkan dia power, aku dah tengok. Yang membuatkan dia power jalan cerita. Aku rasa Oda dia touch up kat situ. Kira kau boleh tutup sebelah mata lah, karakter tak apa nak sama tu. Jalan cerita dia best kan. Bagi aku cakap aku sebab Oda dah kata okey, aku okey je lah. Nak cakap best sangat tu tidak lah. Tapi jalan cerita dia memang ada tukar-tukar kan. Ada. Tapi still lagi tak lari lah. Still lagi okey and tak ada lah tiba-tiba jadi Three-piece. Lepas tu jadi pula si Zoro tu jahat ke tak ada. Tak adalah. Dia still jangan cakap sebab kalau ikutkan manga beza, pengenalan watak pun semua beza. Scene pun beza. Tapi kena faham lah sebab live action ni 10 episod je kan. So banyak benda diorang kena cramkan dalam 10 episod ni. So ada benda kena buang, ada benda yang kena edit lah. Bagi kau kan, live action ni patut diorang buat sama sebiji cerita ke ataupun macam aku cakap tadi, itu subjektif. Kalau rasa macam boleh buat dan ada masa, buat. Tapi bajet tu sebiji, maksud aku sebiji cerita. Maksud aku bukan tak lah daripada episod 1 tu. Maksudnya macam cerita Parasite ke tak, maksudnya cerita tu tak lari lah. Macam One Piece tadi tu lah. Cerita tu tak lari sebiji. Maksudnya kau prefer yang sebiji macam tu, yang sama tak lari, ataupun diubah terus macam Mikasa jahat? Aku tak puas hati betul. Sebab kalau kau cakap point yang tadi tu, yang One Piece live action memang ubah hampir keseluruhan. Tapi kalau One Piece, kalau kau rasa macam boleh nampak flow dia dan kau cakap ini adalah One Piece, so aku pilih untuk yang tengok macam One Piece tu. Kau lebih prefer jalan cerita sama. Tak ada, kau lagi tak suka kalau tiba-tiba memang ubah habis-habis. Tiba-tiba si Luffy je jahat. Tak suka. Aku tak kisah sebab aku untuk tak kisah One Piece ni asalkan Oda dah kata okey, aku okey je. Tak, bukan One Piece lah, maksudnya anime lain untuk jadi live action. Anime lain lah. Conan ke tiba-tiba Conan jadi Conan. Kau jangan. Conan. Hilap sikit bahaya. Sebab aku rasa kalau macam tu depends. Aku tak terlalu atau tidak lah. Aku atas pagar lah untuk benda tu. Atas pagar Atas pagar. main jalan selamat. Benda Aku atas pagar lah. Benda bagi kau tak kisah. Kau tak kisah cerita tu. Sebab macam aku cakap, tiba-tiba dia berubah kan. Main karakter tiba jadi lain. As long as dia okey, aku macam okey kot. Mungkin sebab masa dia keluar live action tu, cerita dia tak habis lagi. Punya memang betul. By ending tu kan memang dia bunuh pun. Tapi material dah ada. Kalau nak kata yang live action Attack on Titan, material dah ada. Cuma tak tahu kenapa dia tak buat. Okey. Ultraman anime ke apa? Ultraman Live action.
Live action. Anime aku tak rasa tu anime. Itu aku tak rasa anime juga kot. Aku tak rasa anime. Tapi dia kartun. Dia bukan kartun juga. Ke bukan? Asal ada kartun tu, kartun tapi tak tahu lah. Kartun beat. Bukan ke animasi. Dia kartun beat. Betul. Kartun tu dia live action je lah. Dia kartun beat lah. Kartun dia live action lah. Live action. Lash. Sebab betul kan. Dia cakap kartun lah animasi betul lah. Betul. Kalau nak kata Oh, dia macam kartun, ni lah. Ni. Live action lah. Live action lah. Sebab dia menggunakan props. Kau berani Sebab aku rasa macam Pemberian yelah, ni. apa robot tu semua kan orang yang gerak kan. Dia bukannya animasi Ya, kan. betul. So aku rasa betul lah dia adalah live action. Sebab dia pun tak ada anime. Tak ada. Tadi kan. Kau ada tengok? Apa Aku untuk rasa Ultraman? macam ada. Ultraman Ada. Dekat Netflix ada. Manga mesti ada kan. Manga aku tak sure untuk Ultraman. Manga aku tak sure. Kau nak tengok? Tak pernah. Pernah. Kau dah tengok Yu-Gi-Oh? Banyak Yu-Gi-Oh aku tengok. Asal Yu-Gi-Oh dia memang untuk budak-budak. Yu-Gi-Oh memang untuk budak-budak. Memang macam aku cakap lah, kalau nak senang kenal cerita tu Tak untuk cerita tu untuk target audience apa, tengok konten cerita tu lah. Dia berat tak berat ataupun dia ada macam satu typical lah. Macam tadi aku cakap shonen, main karakter lelaki, ada kawan-kawan dia apa dengan kuasa persahabatan. Klise kan. Itu Asal dia punya typical lah. Itu memang genre dia. Padahal aku tengok kan cerita-cerita yang budak-budak je. Sahabat, itu lah sahabat. Dia kena ada nilai persahabatan tu. Pasal Ultraman ini. Sahabat. Sebab kalau tak ada tu macam mungkin dia genre lain lah kot. Habis Naruto pun kira budak-budak. Naruto ada Talk no Jutsu. Jutsu. Okey. Sebab kalau anime-anime yang bukan shonen, mungkin main dia bukanlah kata tak ada persahabatan, tapi dia dah lain lah. Mungkin main karakter dia bukan lelaki. Macam tu. Dia depends. Okey. Rumusan lah bagi kau lah. Anime ni sila. Kan? Anime seronok lah. Bagi aku semua boleh layan lah. Just pilih korang punya minat masing-masing. Sebab dia ada banyak jenis anime. Macam tadi aku tak sebut lagi apa. Ada isekai, ada mecha, ada yang pelik-pelik, Mecha yuri, Mato. ada yaoi. Tu yang pelik-pelik punya genre. Lepas tu macam-macam benda lah. So korang try tengok satu dua anime yang korang rasa minat dengan diri korang. Try layan. Untuk aku anime boleh kita layan tapi jangan terlalu taksub ataupun jangan terlalu Takut leka lah. Buat benda yang sepatutnya kita buat dulu dan baru layan anime. Sebab anime untuk dia kita jadi leka sangat senang. Padan lah. Macam you cakap tadi, satu episod lepas satu. Sampai so, ada satu masa kita sampai stop. kadang-kadang aku tengok ada orang jalan macam tu. Ya betul. Lagu dah namanya taksub. Lagi. Aku pun macam tu. Lagi ke belakang gitu lah. Lagi ke belakang itu biasa. Itu apa? Itu Klise power anime ni dia punya Influence tu. power gila. Kadang warna kan. Itu oranye hitam. Itu. Betul. Betul. Lepas tu warna merah kuning. Merah kuning. Aku ingat kalau hijau merah, Hijau merah. Deku. Hijau merah. Hijau merah, Palestin. hijau merah hitam putih. Tak, itu versi lain, isu lain. Hijau merah tu Deku My Hero Academia. Lego Marie Academia. Lepas Biru tu tak bukan pun biru hijau. Betul Mai. All Might. Almat. Biru kuning Kan dia punya warna tu memang main main peranan lah. Gila betul. Itulah dia kira anime ni mungkin kalau kau layan dia dah banyak pengaruh hidup kau lah sebenarnya. Sampai ke rambut pun buat anime tu. Dulu cosplay. Dulu. Cosplayer. Tengok. Macam ni ikut ni Johnny Berdosa. Siapa? Bukan. One Punch Man. One Punch Man. One Punch Man. Siapa aku sebut? To be continue. Tapi kata dia guys. Okey, itu saja kita punya podcast hari ni. Terima kasih kepada tetamu kita. Dari rumusan dia adalah anime ni sebenarnya show. Jadi korang kalau nak layan tu layan yang berpada-pada lah InsyaAllah memberi manfaat juga dan pantau-pantau lah Okey, so itu saja daripada kami. Assalamualaikum.